ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia tak pasti. Dia tahu Abu Bakar tu sahabat, dia tahu Umar tu sahabat. Bila kita kata berikan definisi sahabat, dia kata sahabat ni orang yang kawan dengan Nabi, orang yang baik dengan Nabi, orang yang berdamping dengan Nabi. Kalau macam tu Abu Talib pun sahabat lah, tapi Abu Talib bukan sahabat. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka beriman dan mati dalam Islam. Itu definisi sahabat. Bila orang tanya sahabat Nabi ni siapa? Sahabat Nabi ni siapa? Siapa yang sahabat, siapa yang bukan sahabat? Ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia tak pasti. Dia tahu Abu Bakar tu sahabat, dia tahu Umar tu sahabat. Bila kita kata berikan definisi sahabat, dia kata sahabat ni orang yang kawan dengan Nabi, orang yang baik dengan Nabi, orang yang berdamping dengan Nabi. Kalau macam tu Abu Talib pun sahabat lah, tapi Abu Talib bukan sahabat. Walaupun Abu Talib tu berdamping dengan Nabi, tapi dia bukan sahabat. Kerana siapa sahabat? Sahabat Nabi SAW, kata ulama hadis, ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman. Bertemu ni bukan mesti menampak. Sebab ada sebahagian ulama kata dia mesti tengok Nabi. Tengok ni tak mesti. Sebab ada sahabat dia tak dapat tengok sebab dia buta, tapi dia jumpa Nabi. Dia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan masa dia jumpa tu dia beriman dan dia mati atas Islam. Kalau dia murtad, dia bukan sahabat. Ataupun masa jumpa tak Islam, lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam, yang tu pun bukan sahabat. Macam Uwais Al-Qarani, Nabi SAW sebut nama dia, Uwais Al-Qarani, tapi dia sahabat tak? Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kenapa dia bukan sahabat? Sebab dia ada zaman Nabi SAW, dia hidup, cuma dia tak pernah jumpa Nabi. Dia datang ke Madinah pun pada zaman Umar. Dia datang ke Madinah pada zaman Umar. Umar bila dengar tu, dia datang, rombongan daripada Yaman datang, Umar tanya, mana Uwais Al-Qarani? Umar nak doa dia. Hebat sahabat ni, kira Umar ni ahli syurga dah kan. Tapi dia tetap minta doa kerana Uwais ni dipuji oleh Nabi SAW. Baik, kedudukan mereka dalam Islam sangat mulia kerana mereka lah yang membawa agama ini kepada umat yang terkemudian setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi ni, lepas daripada Nabi wafat mereka pindah. Ada yang pergi Basrah, ada yang pergi Kufah, ada yang pergi Yaman, ada yang pergi Syam, ada yang berpindah ke Mesir, semata-mata untuk mengajarkan agama kepada generasi yang datang selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajar kepada golongan tabi'i. Bahkan ada di kalangan sahabat, bila Nabi wafat dia muda. Sebab sahabat ni bukan semua satu level umur kan, ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil. Jadi yang muda-muda ni bila Nabi wafat, dia tak lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pergi cari sahabat yang lama dengan Nabi untuk belajar ilmu. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masa Nabi wafat dia belasan tahun je. Macam mana dia boleh jadi tokoh besar? Sebab lepas Nabi wafat dia pergi belajar dengan sahabat-sahabat yang tua, yang lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, lamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam qultu li rajulin minal ansar halummu falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir. Kata Ibnu Abbas, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, ayuh kita, jom kita
pergi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, kerana mereka pada hari ini masih ramai. So sebab itu mereka bersungguh mempelajari hadis daripada Nabi dan mengajarkannya pula kepada generasi berikutnya. Jadi sebab itu ramai sahabat-sahabat yang mengajar, antaranya Abdullah bin Amr, antaranya Abu Hurairah, antaranya Aisyah mengajar. Abu Hurairah aja 800 anak murid. Dia kata tak ramai lah ustaz. Ustaz ada 1000. Kita zaman ni online tuan-tuan. Kita zaman ni online banyak. Zaman dulu 800 anak murid, hebatlah. Zaman tak ada handphone, zaman tak ada internet. Orang nak jumpa dia kena pergi mengembara, pergi tempat dia. 800 anak murid yang meriwayatkan hadis daripada dia. Amazing lah kan. Orang kenal lah Abu Hurairah ni sebab dia banyak hadis daripada Nabi SAW. Oleh itu golongan sahabat radhiyallahu anhum kesemuanya dianggap adil dan jujur di sisi ahli sunnah. Mereka tidak curang dalam menyampaikan agama ni. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bila sahabat Nabi je adil. Adil ni maksud apa? Adil ni dalam ilmu hadis maksud dia jujur. Sahabat ada buat silap tak? Ada. Sahabat ada buat silap, tapi tak banyak. Sahabat menipu tak dalam agama? Tak ada. Tak ada rekod sahabat Nabi SAW tipu, dan tak ada kepentingan pun untuk mereka tipu. Dia pun nak tipu buat apa? Tipu ni mesti ada motif. Betul? Ke sesaja je tipu? Jarang orang sesaja je tipu. Biasa tipu ni ada motif, ada kepentingan, nakkan kemewahan, nakkan kedudukan. Kalau sahabat ni nak menipu, tak payah ikut Nabi ya. Sebab ikut Nabi ni susah. Dia orang tak ikut Nabi kalau dia orang nak kepentingan ni, nak kepentingan dunia, nak kedudukan, tak ikut Nabi, ikut Quraisy. Mus'ab bin Umair kaya asalnya, mak dia kaya, masuk Islam jadi orang yang miskin. Kain nak tutup jenazah pun tak cukup, tutup kepala kaki terbuka, tutup kaki kepala terbuka. Kalau betul dia orang ni ada kepentingan dunia, tak payah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap ikut, membuktikan mereka ikhlas dalam beragama. Oleh kerana itu ulama ahli sunnah kata, para sahabat walaupun mereka ini tidak maksum, tetapi mereka jujur, mereka tak bohong. Mereka menyampaikan ilmu agama ini berdasarkan sifat benar yang ada pada mereka. Baik,